Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan fokuskan kepada berita-berita yang kita jangka akan menjadi utama dan besar sepanjang minggu hadapan. Dan mungkin bagi kebanyakan rakyat Malaysia di luar sana yang mempunyai anak yang bersekolah, antara berita besar bagi mereka adalah mudah tetapi agak signifikan, iaitu sekolah akan bermula semula. Sesi persekolahan akan bermula untuk tahun ini, khasnya selepas beberapa tahun lepas yang kita saksikan sesi persekolahan agak mencabar dan kalendernya lari dan sebagainya. Tetapi kita menginjak semakin hampir kepada normality ataupun situasi yang normal semula. Dan ini juga agak signifikan bagi setengah golongan pelajar, khasnya mereka yang tercicir selama ini. Dan ini satu cerita yang agak menarik. Selepas 2 tahun tercicir persekolahan, Muhammad Naufal Amsyar Zakaria berusia 8 tahun, darjah 2, teruja tidak sabar untuk memasuki alam sekolahan. Harapan Naufal yang kehilangan ibu 2 tahun lepas dan tinggal bersama keluarga angkat di Alor Star ditunaikan oleh Pertubuhan Rumah Anak Yatim Daerah Kuala Muda. Ia selepas pertubuhan itu mengambilnya sebagai penghuni dan mendaftarkannya di Sekolah Rendah Kebangsaan Bakar Arang. Wajah gembira jelas terpancar di wajah Naufal ketika dia memilih pakaian seragam sekolah ketika diraikan sebagai penerima bantuan persekolahan oleh Pertubuhan Ar-Ridwan di sebuah pasaraya di Sungai Petani pada Sabtu. Seronok. Seronok. Ya, dapat apa lagi? Amca beli apa lagi hari ni? Baju. Lagi? Kasut? Esok. Lagi? Beg? Soken. Stokin? Lagi? Beg. Beg. Nah, Amca nak pergi sekolah ni nak jumpa kawan ramai-ramai ke? Turut menerima sumbangan pakaian sekolah dan juga baju raya, 14 penghuni lain asrama berkenaan yang berusia dari 8 hingga 15 tahun. Datang dari pelbagai latar belakang keluarga, mereka ini gembira dan bersyukur apabila dapat mengenakan pakaian baharu pada hari pertama persekolahan yang bermula esok di Kedah. Kami teruja sangat. Kami sangat gembira, saya dengan rakan-rakan sangat syok dapat baju sekolah, dapat kasut sekolah, dapat seluar. Lepas tu kami semangat untuk pergi sekolah, untuk belajar sungguh-sungguh. Cerita sikit. Sekolah. Lagi baju raya. Kasut sekolah. Nak sekolah. Seronok tak? Seronok. Kalau nak pergi sekolah, nak buat apa sekolah? Jumpa kawan. Nak belajar rajin-rajin tak? Bagi pengarah urusan Pertubuhan Ar-Ridwan, Muhammad Rizwan Suhaimi berkata, dia terpanggil untuk membawa ke semua kanak-kanak terbabit membeli kelengkapan sekolah untuk memberi keceriaan dan semangat baharu. Kita perlukan lebih kurang dalam 15,000 lah untuk sumbangan anak yatim di terutamanya di sini, iaitu baju sekolah, dan kita teruskan juga sebab nak masuk Ramadan dah, kita beli awal untuk baju Melayu lah untuk Syawal nanti. Jadi sesi persekolahan baru akan bermula dan ia mewakili ataupun menggambarkan satu cabaran yang agak signifikan bukan sahaja bagi murid dan semua cabaran yang mereka bakal hadapi untuk sesi persekolahan ini, tetapi juga rutin harian ibu bapa dan penjaga yang perlu berubah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang kita berjangka daripada sesi permulaan sesi persekolahan baru ini? Saya mahu bersembang sama dengan Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif NGO Untuk Malaysia. Untuk Malaysia adalah NGO yang berjuang untuk memastikan pendidikan berkualiti dan sistem sokongan, termasuk sokongan mental, dapat diakses oleh seluruh rakyat Malaysia. Zulfikri, persekolahan akan bermula semula. Kebanyakan murid, kalau kita selamat untuk kita katakan, kebanyakan murid sememangnya mereka memasuki tempoh ini bukan dengan semangat yang tinggi, tetapi mereka seolah-olah melihatnya sebagai beban. Sekolah dibuka semula. Kita juga dulu mungkin sewaktu kita bersekolah, kita ada perasaan sebegitu. Jadi bagaimana kita menunjukkan persekitaran sekolah yang menyeronokkan, khasnya di tempoh awal-awal persekolahan bermula ini, yang membuatkan anak-anak murid kita ingin kembali ke sekolah? Okey, baik. Terima kasih Luqman. Satu perkara yang harus kita ambil kata penting ketika melihat pembukaan sekolah tahun 2023 ini adalah langkah KPM yang mengubah mereka punya berkeliling 1983 kalau tak silap saya untuk membuat supaya
suasana kelas belajar di sekolah pada awal minggu yang pertama itu lebih menyeronokkan dan juga lebih inklusif untuk semua anak-anak. Saya jarang memuji para menteri, tapi hari ini saya fikir kita terpaksa puji YB Fadlina untuk langkah ini, sebab ini satu langkah yang sangat luar daripada kotak dan orang kata tidak dijangka oleh pemerhati. Sebab kalau mengikutkan berkeliling yang lama itu, yang pertama pada hari pertama persekolahan setiap murid harus ada meja, harus ada kerusi dan juga kelas harus berjalan. Dan akibat daripada berkeliling ini, apakah yang berlaku, nazir-nazir akan mula bergerak ke semua sekolah. Jadi semua sekolah ni bukan sahaja murid yang berasa kekok pada hari pertama itu, guru-guru juga sebenarnya mereka berasa takut sebab mereka takut. Mereka tertanya-tanya adakah nazir akan datang ke sekolah dan memantau PDP, adakah perjalanan pengajaran di dalam kelas berlaku. Tetapi ini dipermudah pada tahun ini, anak-anak boleh masuk ke sekolah, guru-guru tanpa perlu rasa takut untuk terkejar-kejar dengan pengajaran. Dan juga saya fikir daripada segi mental, bukan sahaja mental anak-anak, juga mental para guru untuk memastikan seperti mana yang Lokman sebut tadi, kita sedikit pun pada kecil tu kita rasa macam aduh boring lah, sekolah dah buka kan. Jadi perubahan ini adalah suatu perubahan yang sangat signifikan dan kita mengucapkan terima kasih KPM kerana bergerak ke arah yang lebih orang kata inklusif seperti ini. Tapi kita masih lagi merasai saki-baki masalah murid yang tercicir dari zaman pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, ramai yang tidak boleh pergi ke sekolah, diperkenalkan PDPR, ramai yang juga sukar untuk belajar melalui PDPR, sama ada mereka sukar untuk melakukannya secara online atau tiada gadget, kemudian perubahan kalender, penanjakan dan sebagainya. Jadi masih lagi ada ramai yang tercicir. Apa pendapat Zul berkenaan dengan apa yang diumumkan KPM untuk memastikan pelajar yang tercicir ini dapat catch up semula dengan murid-murid yang lain, dan adakah sebarang langkah tambahan perlu dilakukan untuk memastikan pada awal sesi persekolahan ini tidak ada lagi mereka yang tercicir? Baik, yang pertama kita juga harus ingat bahawa isu keciciran ini dia memang telah berlaku walaupun sebelum pandemik. Laporan learning poverty, kemiskinan pembelajaran itu pada tahun 2019, kita ada lebih kurang 13% ataupun 175,000 anak-anak yang tidak boleh membaca walaupun mereka pergi ke sekolah dan berada mungkin di tahun 5 ataupun tahun 6. Dan 175,000 anak-anak ini yang kemudiannya mereka sama ada mereka tidak pergi ke sekolah menengah ataupun mereka masuk ke sekolah menengah dalam keadaan tidak boleh membaca. Itu adalah data sebelum pandemik. Dan kita jangkakan angka itu mungkin akan bergerak sekitar 2 kali lipat ataupun 3 kali ganda daripada data 2019. Jadi bermakna kita ada lebih kurang dalam 300,000 ataupun mungkin 500,000 anak-anak yang berada di hujung persekolahan sekolah rendah mereka pada hari ini, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak mahir membaca atau tidak mahir 3M. Kenapa ini berlaku? Sebab mungkin mereka sepatutnya dilatih untuk membaca ketika berada di tahun 2 dan juga tahun 3, tetapi oleh kerana tahun 2 dan tahun 3 sekolah ditutup dan kali ini mereka terpaksa masuk ke darjah 4 ataupun masuk ke darjah 5 dalam keadaan masih tidak boleh baca dan juga tidak mahir 3M ataupun menulis dan juga mengira. Apakah yang telah dilakukan oleh KPM sebelum ini? Kita juga tahu ketika zaman Menteri Dr. Razi Gideon mereka melaksanakan catch up plan. Ini semua cikgu-cikgu pun tahu, tapi kita juga faham bahawa catch up plan ini dalam rangka kerja guru ketika mereka laksanakan ia sangat tidak berkesan, dan kerana itu salah satu option yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri ketika bajet yang lalu. Mereka mengeluarkan bajet sekitar 15 juta kepada NGO untuk melaksanakan kelas untuk memastikan anak-anak ini tidak lagi keciciran. Tetapi
pada pandangan kami yang juga NGO yang juga melaksanakan kelas-kelas mengajar untuk anak-anak keciciran ini, kita mungkin memerlukan dana yang lebih dan juga ekosistem yang lebih lah. Jadi kita harapkan supaya kementerian lebih serius untuk memerhati isu keciciran ini, sebab keciciran ini bukan saja mengenai tidak boleh baca ataupun 3M. Kita juga ada masalah lebih kurang 250,000, 260,000 anak-anak kita yang tidak ke prasekolah tetapi mereka masuk ke tahun 1. Ini semua anak-anak yang tidak belajar ABC tetapi mereka juga masuk ke tahun 1 oleh kerana kelas prasekolah yang tak cukup ataupun mungkin kerana mereka memang datang daripada keluarga miskin dan tidak masuk ke tadika. Ya, itu satu perkara yang sangat penting yang mungkin tak ramai orang nampak. Selain daripada mereka yang ingin bergerak lanjut ke darjah 5, darjah 4, darjah 5 dan sebagainya, mereka yang masuki darjah 1 tak semestinya semua sama, kerana seperti yang Zul sebut seperti tadi, mungkin ada ibu bapa yang tidak mampu, tidak menghantar langsung anak mereka ke tadika. Ada ibu bapa yang menghantar anak ke tadika yang lebih baik, ada yang mungkin kurang baik. Jadi level peringkat itu tak sama. Tapi dengan masa yang kita ada sekarang, Zul, satu lagi soalan dari saya adalah tempoh permulaan semula sekolah ini bukan sahaja stressful untuk murid tetapi juga kepada ibu bapa. Kita tak boleh lupakan golongan ibu bapa juga. Beban keuangan khasnya bertambah kepada ibu bapa. Saya sendiri merasai, semua ibu bapa di luar sana merasai bahawa beban keuangan, komitmen meningkat berkali ganda untuk membeli kelengkapan, baju, alat tulis dan sebagainya, buku-buku untuk setengah sekolah. Kerajaan sebelum ini yang terakhir adalah umumkan bantuan RM150 untuk ibu bapa, untuk mereka anak-anak yang baru mula bersekolah. Pendapat Zul berkenaan dengan apa yang diumumkan ini, adakah ia mencukupi dan adakah penyelesaian untuk membantu ibu bapa ni sememangnya hanya berkisar kepada dana sahaja atau ada cara lain? Okey, baik. RM150 ini sebenarnya dah maksimum. Maksudnya kerajaan sebelum ini termasuk Datuk Seri Najib, dulu pun mereka hanya beri RM100 saja. Jadi saya fikir ini satu penambahan yang signifikan, tetapi dalam masa yang sama seperti kata Lokman tadi, memang betul stres itu bukan juga hadir kepada murid ataupun guru tetapi juga kepada ibu bapa yang terpaksa menanggung pembelian para kelengkapan murid yang sebenarnya memang agak menekan. Tetapi dalam masa yang sama kita juga melihat seperti Lotus misalnya, baru kejap tadi saya tengok dia punya tweet, dia ada package rahmah iaitu baju sekolah, kasut lebih kurang dalam RM70. Jadi itu saya fikir salah satu aspek langkah yang juga dilaksanakan oleh kerajaan itu yang boleh kita puji, kerana dalam masa yang sama mereka juga mempunyai mekanisme untuk memastikan apakah yang option yang boleh didapati oleh ibu bapa yang kurang berkemampuan. Tetapi seperti mana soalan Lokman tadi, adakah isu ini berkisar berkenaan dengan dana ataupun package bantuan daripada kerajaan semata-mata? Saya fikir mungkin setelah ekonomi kita bergerak menuju ke arah yang lebih baik, kita boleh berbicara mengenai apakah langkah alternatif yang lain. Tetapi kalau kita bicara mengenai konteksnya pasca pandemik, ketika ekonomi masih belum pulih dan juga ibu bapa masih ramai yang terkesan dengan perbelanjaan dan juga orang kata meningkatnya perbelanjaan isi rumah, saya fikir kerajaan telah melakukan apa yang terbaik pada ketika ini. Baik, terima kasih Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif NGO untuk Malaysia. Kita berhenti seketika, fokus minggu depan kembali selepas ini.